Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and a very good pleasant afternoon to all my beloved students S1CP2. Hoping everybody stay at home and always stay healthy. Okay, so today we're going to continue our lesson which is still 8 gene cloning, right? And also after that kalau sempat kita juga masuk 8.3 application of gene cloning in our daily life. Okay, which we're going to discuss quite a very interesting subtopic. Okay, selain daripada gene cloning, there are 5 steps, right? And for 8.3, okay, for those yang interested nak being a engineer, okay, engineer for DNA, okay, you can slowly dah boleh fikirkan course. Okay, for those yang masih lagi tak ada lagi hala tuju ataupun masih lagi blur nak ambil apa, boleh juga tengok-tengok bioteknologi as one of your career. Okay, syaratnya adalah mesti suka orang yang sabar dan suka duduk makmal. Ini kerja biotek ni kebanyakannya memang apa ni lab level Okay, duduk makmal, tengok mikroskop, itu memang banyak apa. Okay, itu adalah antara syarat je lah. Okay, so what we learn under chapter 8 ni sebenarnya adalah di bawah actually one of the bidang di bawah biotechnology, okay, which known is a genetic gene cloning. Okay, and our syllabus discover very specific class for the 5 methods. Okay, so before we proceed, teacher would like you to sign in your attendance dulu, kan takut terlupa. So allow me to share my screen. Okay, so attendance, the link for attendance sebenarnya is actually yang link yang sama yang cikgu bagi sebelum ni Okay, cuma Okay, so this is the attendance for link for attendance untuk this week 13, right? So please sign up for today's slot 12 November 2020 and then write down your name, choose your practicum and just give apa ni share your emotion Okay, cikgu analyse sebelum ni, most of you emotion semua happy lah 4 to 5, Alhamdulillah. Okay, duduk bawah ketiak mak kan, Rafi, mana tak happy hari-hari bangun, makan semua dah siap ke ada yang sini kena masak dulu sebelum kelas? Rashidah kena masak dulu Rashidah? Ke dah ready dah makanan? Bangun-bangun masak sendiri-sendiri. Rashidah? Macam ada? Semula Syida tak dengar? Tak cikgu tak. Bukan Syida cikgu, Khadijah. Oh Khadijah, kenapa Khadijah pagi jadi chef? Tak. Tak nak kongsi dah. Okay, so cikgu harap you all dah sign up attendance. Okay, kalau dah done, kita proceed to our what we plan for today class iaitu kita settlekan dulu subtopic 8.2. Okay, by looking at last step iaitu screening. Okay, and then after that, done with that, kita proceed with what we call is application, right? Okay, sebelum tu just a short quiz Okay, cikgu nak you all cuba jawab soalan 1, 2, 5 soalan je hari ni. Okay, pagi ni teacher nak you try to answer 5 question. So cikgu tak sempat lagi nak quizikan dia. Jadi you all, cikgu tayang kamu terus bagi jawapan je lah Okay. Okay, so are you ready kelas? Kalau you all dah ready, kita mulakan dengan soalan 1 Okay.
Manufacturing recombinant DNA molecules involve cutting a gene from its normal location, inserting it into a circular piece of DNA from a bacterial cell, and then transferring the circle of DNA to cells of another species. So which of the tools below is used to cut the gene from its normal location? C. Restriction Siapa jawab tu? enzyme. C. Restriction enzyme. Khadijah Yes. cikgu. Khadijah, okey. Khadijah nombor 1 Yes, jawapan dia ialah C Okey, tahniah Khadijah. 1. Cikgu catat kat sini jawapan ni. Okey, next. Soalan 2, ready Okey, soalan 1 tadi Khadijah yang paling awal. Khadijah. Okey, next soalan 2. Okay, what is the palindromic sequence in DNA? Palindromic sequence in DNA. A. E. So, siapa tadi boleh A tu? Bethany. Bethany. Okey, Bethany nombor soalan 2 A betul Palindromic sequence is the same sequence on two opposite side atau two opposite direction. Okay, so Bethany nombor 2 yang terpantas untuk soalan 2. Okey, tadi Khadijah soalan pertama. Nanti bila orang pertama yang sebut tu bagi nama cikgu tak tahu apa ni. Kalau cikgu ada suara pengesan suara siapa yang sebut. Okey. Nantilah slowly cikgu akan develop quizy Okey. Cikgu sekarang tengah marking your assignment. Right, nak try habiskan supaya nanti minggu depan 17 your practical pula kan, practical test pula kan. So another practical test you all lagi nak kena marking So teacher nak try to settlekan dulu all the assignment Yang selesai nanti senang hati. Okay, soalan 3. 1, 2, 3, go. Senang Which of the following organism produce restriction enzyme? Bakteria. B. Saya air. Sorry. Question 2 tadi. Mana tadi question 3 tadi? Okey, cikgu dengar suara Ais tadi Okay, kenapa dia tak patah balik? Cikgu punya ni. Sorry lah Ini cikgu buat yang passion lama punya dulu. Okey, so tapi jawapannya apa? Ais betul bakteria A. Bro, A pula B Ais. Okey. Okey, next seterusnya. Back to question. Okay, soalan 4. Which of the following sequence can form a palindromic? B. Soalan 4. B. Saya air. B. Saya jawab dulu. Okay, so C out sebab okay, kamu kat sini triple G, triple C. Yes the answer is B. Okay, Aish Cikgu ni lah setting cikgu lari lah Okay, last question. Restriction enzyme cleave DNA by cutting? D. B ke D? Saya B ke D? Tak dengar. Dadu. Dadu. The phosphodiester bond between the Okay, jawapan dia adalah phosphodiester bond between the deoxyribose sugar and phosphate group. Okay. Okay, so nanti yang soalan lain cikgu akan bagi kemudian So Aish pemenangnya untuk quiz hari ni ialah Aish 3/2. Okay. So kelas nanti actually cikgu slide lambat dekat saya. Macam mana Khadijah? Slide lambat sampai dekat saya. Oh lah, itulah kan sebab dia bergantung Cikgu saya pun cikgu. Nurin pun. Okey. Tak apa nanti next time kita main lagi Nanti cikgu buat yang interaktif punya yang biasa yang sekarang ni Kahoot lah kan. Okey. Betul cikgu betul. Okay, nanti kita akan buat pertandingan banner soalan pula Nanti kamu dah buat nanti kita boleh guna je. Okay kelas, so done with that. Actually basically itulah nanti yang you akan jawab dalam you punya UPS 3 UPS 3 is on December first December. So you have so much ample time to study class. So make sure you all make it
Right? Try to achieve a full mark. Okay, so without further any delay, cikgu rasa kita continue our last step. Okay, about screening. So teacher would like to call upon group we earn pula. Group 2 kan? Group yang akan present step 5 siapa? Group Fas yang cikgu nampak yang share dengan cikgu slide ni ialah group mana S1CP2. Tersilap cikgu group siapa yang Cikgu saya. Karina. Okay, so siapa yang nak present Karina? Okay, kelas jom. Jangan buang masa. Kita dah 12.10 lah. Okay, so teacher Karina nak share your slide, is it? Or you want me to... Hello? Hello Karina? Anyone? Yes, teacher. Guna slide Okay, cikgu. Kamu nak cikgu buka slide? Okay, jap. You all cikgu buka slide and then you present Wait Okay, so kita buka. Okay, so step 5 Okay, boleh nampak kan? Okay, so Ain Wahida, Intan Syakira, Elvina, Nur Fazlina, Amira and Khairina Batrisha. Fas mengganu ke Fas? Fazlina dengar tak cikgu? Hello Fas? Fas? Okay, siapa nak present ni? Khairina? Tak, bukan saya. Habis tu? Ain? Lain. Tak tahu. Wahida? Hello? Jom, siapa nak present? Elvina, siapa yang... Okay, step 5 screening. What is screening? Okay. Hello? Elvina, Fazlina, Amira Alia, Wahida? Hello? Ya, teacher. Okay. So, siapa yang nak mula ni? Kau macam nyanyi lagu Hello, is it you? Macam mana lagu tu? Saya lah dulu, madam. Okay, siapa tu? Siapa saya tu? Fas ke? Amira Alia. Okay, Amira. Okay, silakan Amira. Teruskan. Step 5 is screening. So function of screening is to identify cell clone carrying recombinant plasmid. Bacteria that have taken up different types of rDNA can be distinguished by their different resistance towards different antibiotics. Okay. Okay, so next. Next, cara nak identify dia, kita boleh guna blue white screening. So bacteria cell cultured in medium containing antibiotic ampicillin and sugar excel have lactose that have lactose. Okay, so kalau dalam ampicillin ni untuk eliminate bacteria cell without plasmid. So excel to determine the bacteria cell that contains recombinant plasmid. Okay, Amira. Hari tu grup siapa yang present transform itu? Rasanya tak ada siapa present lagi. Transformation pun tak Belum. Hello? Belum lagi. Oh, kalau Belum, dulu cikgu, kita belum. buat transformation dulu. Cikgu ingat kita dah buat transformation. Oh, grup 1. Grup 1 dia diam je. Bertuah betul grup 1 ni. Okay, nak kena denda grup 1. Tak apa, kita denda. Last kali kan dia kena nyanyi lagu
This is pilah. Walaupun tak balik pilah. Okay, guru 1. Apa ni, you present dulu. Okay, sebelum faham step 5, kena faham dulu step 1. Step 1. Step 4 step 4 guru 1 lah kan? Guru Zaim, guru Rafi. Rafi, you show slide Rafi. Hello Rafi. Teacher, yang bawah tu teacher. Bawah lagi. Ni. Yang tu. Yang T hantar ni. Bukan yang saya hantar tu. Oh ni, Rafi hantar ni. Oh okey. Ya, ya. Rafi hantar dalam bentuk Adobe Bentuk Adobe ni kan cikgu dah kena buka dekat. Okey, cikgu hantar dekat apa ni? Cikgu buka dengan robot lah baru boleh apa ni, guna pen. Okey Rafi, okey continue. Ingat cikgu ingatkan dah habis. Okey sorry lah cikgu ada 3 kelas ni. So 3 kelas rasa macam dah habis. Rupanya kamu belum lagi Kamu hari tu S1CP tu hari Isnin, Selasa. Ni Khamis. Okey, so Rafi, continue sebelum pergi ke guru Amira tadi balik. Rafi, Haikal, Betani, Zaim, Ahmad tu Haikal lah Ya, okey, next. Hafiz dulu, come on. Hello. Hello, dengar. Okay. Okay. Step 4, transformation and amplification. The recombinant DNA plasmid is transferred into competent host cell bacteria by electrical shock. Jadi maksudnya plasmid tu bakteria akan dimasukkan ke dalam satu tube tu. Lepas tu digunakan calcium chloride heat shock ni untuk plasmid tu masuk ke dalam bakteria. Okey, Haikal ke ni? Haikal. Tak Zaim. Apa beza ni sebenarnya Haikal Zaim? Zaim. Okey, Zaim, apa beza heat shock method dengan electroporation? Okey, cikgu ada share satu gambar. Satu video daripada grup S1CP3. Dah tengok belum video tu? Dah. So how you understand the process? Okay, cikgu nak kamu faham kelas Okay, wait teacher share dia punya audio sekejap. Tak dengar kan? Tak dengar kan? Can you hear the sound class? Tak boleh. Dia lekat-lekat cikgu. Tak share sekejap ya. Producing competent replicate and express that DNA, which can be transformation is the process by which DNA is introduced into bacteria. Bacteria can then replicate. Okay, Zaim, transformation tadi yang kamu cakap apa Zaim? Proses? Zaim? Introduction of cloning vector into bacteria cell.
Okay, introduction to what? Of cloning vector into Cloning. bacteria cell. Okay, that means DNA. bacteria tu as a host. Cakap apa? Jadi you nak and express that introduce DNA, pada which can be host. isolated for downstream applications. Artificial transformation of bacteria involves producing competent cells capable of exogenous DNA uptake. There are two primary methods of artificial transformation used in the laboratory: chemical transformation and electroporation. Okay, ada berapa method Zaim? Boleh undergo apa ni untuk transformation ni proses? Ada 2. Okay. Sebab itu tadi bila daripada slide kamu, kita tengok balik slide kamu slide kamu tadi kamu tidak spesifikkan kepada 2 tu. Jadi kita tengok sekejap balik slide kamu tadi your group slide. Jadi kamu lihat tadi transform, okay? The recombinant DNA or the recombinant plasmid is transformed into competent host cell. Tadi kamu tengok dalam video tadi Okay, kamu bagi sini by electrical shock atau by electroporation. So kamu punya jawapan ini untuk electric shock ini tidak berapa tepat. Okay, kamu tak boleh kurung. Sepatutnya kamu buka kurung. Buka kurung means itu adalah salah satu method So, transformation process ada berapa method? 2. Okay, there are 2 methods. Okay, what are the 2 methods balik Zaim? Satu mula guna? Electrical shock. Okay, sebelum electrical shock tu kamu kena buat ni dulu. Ni apa benda ni? Guna? Chemical. Tadi kan tunjuk dalam video chemical. Okay, kita tengok balik video Balik kepada video. Cuk, mana video cikgu tadi? Ini. It is thought that chemical transformation, which requires chemically competent cells, uses divalent cations to increase. It is thought that chemical of artificial transformation used in the laboratory, chemical transformation, and electroporation. It is thought that chemical transformation, which requires chemically competent cells, uses divalent cations to increase the permeability of the bacterium's cell wall, thereby increasing the likelihood of DNA acquisition. Many common protocols include a heat shock step to improve DNA uptake. Electroporation involves the application of an electrical field to the competent cells in suspension, thereby introducing holes in the cell's perimeter. The newly compromised cell wall allows exogenous DNA to pass into the cytosol of the bacterium. Outgrowth of bacteria following transformation allows for repair and recovery of the cells in liquid medium without antibiotic. After outgrowth, the culture is spread on selective plates to isolate transformants containing the newly acquired DNA, which conveys antibiotic resistance. A variety of competent E. coli types are available in different formats and for different applications, such as high-efficiency cloning and protein expression. Visit clonewithneb.com. Okay, so balik kepada you punya presentation tadi. Okay, ada berapa step? Ada 2 methods Chemical that you use. That's why kalau kamu tengok nota kita muka surat 130 di bawah transformation dia bagi kat situ kelas ni. Okay, vector introduction of cloning vector into bacterial cell as a host ada 2 cara. Satu ialah guna calcium chloride. Okay, calcium chloride, chemical calcium chloride, and then kamu guna heat shock. Sure. Okay, heat shock method Okay, as a physical. Dan satu lagi ialah electroporation. Okay, electroporation. Okay, Zaim ingat tu. So yang ini nanti nota kamu tu betul kan Electroporation tu stand alone satu ataupun satu lagi ialah chemical using chemical calcium chloride. Okay, through the heat shock method. Tadi dalam gambar dalam video tu pun dah dikongsi kan Teacher sebenarnya dah share video ini pada kamu sebelum ni. Okay, so teruskan. Saya teruskan, apa lagi nak cakap? Hello?
it produce diverse pool of bacteria. Maksudnya ada 3 jenis bakteria. 3 bakteria? 3 jenis. Okay, 3 jenis So kalau dulu kat situ 3 types of bacteria. Kalau 3 bakteria tu tergantung tu ayat Zaim tu 3 bakteria, 3 bakteria, 3 ekor ke, 3 koloni ke, 3 apa. So actually diverse tu means dia merujuk kepada types. Okay, diverse tu banyak sangat kita kata types So there are 3 types. So what are the 3 types of bacteria that will produce after transformation? Number 1 is Bacteria with recombinant DNA. yes. Number 2 is Bacteria with no plasmid. okay. And bacteria number 3 is Bacteria with self-ligated plasmid. okay. Ayat kamu ini terlalu larasnya bahasanya tinggi Okay, cuba tunjuk nota. Zaim dah present. Okay, kawan lain. Kawan yang sama dengan grup Zaim, Haikal ke, Rafudin ke, Betani ke gunanya ayat dalam buku. Ayat buku senang, direct. Kamu tak perlu guna bakteria with self-ligated plasmid. Nanti kamu pening nak faham technical term lagi, nak faham proses lagi. So ambil ayat mudah. Okay, ayat mudah ni nombor 1 dalam nota kita ialah apa? Bakteria Bakteria recombinant. that do not take up any plasmid. Nombor 1 sorry. Semula Rafi, nombor 1 is bacteria that take up recombinant Bacteria plasmid. that Yes, take up recombinant non-recombinant Good. plasmid. Ya, guna yang direct daripada teks nota kelas Yang ini kamu ambil ni agak agak laras bahasa tinggi untuk those yang memang ambil course genetic engineering, yes. But for your level ni kita guna yang simple terms supaya kamu ingat. Okay. Number 1 is bacteria that take up recombinant plasmid. Okay. Number 2, bacteria that Do not take up any plasmid. yes, good. Bethany, they do not take up any plasmid. And number 3 ialah bacteria that Take Take up up recombinant non-recombinant plasmid. yes. Out of this 1, 2, 3, Zaim, mana yang tak ada plasmid? Number 2. Two. right. So apa yang next done kelas ada 3 type of bacteria. So next these 3 type of bacteria nak kena buat apa? Sebelum you nak amplify dia. Zaim? So what next? What next? Lepas dah ada 3 bakteria ni, what next? Zaim Step nanti 5, screening. ya, kamu nak pilih lah kan Okay, ini benda hidup Zaim, you are dealing with benda hidup. Okay, boleh Zaim mampak bakteria dengan mata kasar? Can you observe bakteria dengan mata kasar? Cannot, right? No. Okay, and one more thing, bakteria ni dia akan reproduce very fast. Right? So macam mana kita nak pilih how we are going to determine which katalah sekarang ni Yah banyak duit tokai besar ni tycoon, ada duit juta-juta So Yah nak jadikan papi dia glow in the dark. Ya kan? Okay, ada duit dia nak nanti bila malam dia nampak papi dia all colours the fluorescent colours Okay, you can imagine itu kan cikgu dah tunjuk gambar Andy tu kan. Okay, nak hijau ke nak biru ataupun ikan dah itu. Okay, so Yah akan cari orang Rafi ni tokai bakteria yang apply this bacteria, this host cell, okay, and also the recombinant DNA. Jadi macam mana you nak pastikan 3 bakteria ni, okay, you pilih bakteria yang betul supaya Yah boleh bayar you betul. Kalau tak, Yah tak nak bayar kamu Okay, so kita nak pilih bakteria number 1. Alright, kelas. Okay, apa bakteria number 1? Bakteria target gene yang ada gene, okay, that carry
Okay, that carry apa tu glow in the dark jin yang boleh menyebabkan apa tu organism that can glow in the dark. So macam nak buat pilih bakteria nombor 1. Jadi lepas tu siapa Zaim? Kita lepas tu grup Amira. Okay, so now grup Amira take over. Grup Amira akan share pula these 3 type of kena undergo screening. Okay, so apa maksud screening? Apa maksud screening tadi Amira? Bakteria. Ini tadi? To identify cell clone. Yes. Recombinant plasmid. Ya, kita nak identify recombinant, that means bakteria yang they take up bakteria tadi akan take up different type of RNA. Betul tak kelas? Right, and different resistant towards different antibiotic pun ada tapi kita sekarang ni nak pilih bakteria yang ada recombinant plasmid. Kalau ikut Zaim punya list tadi is number 1 Okay, number 1 tadi. Okay, next teruskan. So how are you going to do that? Okay, kalau kamu lah a very genius scientist, kamu akan eliminate bakteria yang mana dulu? Kita ada 3 bakteria tadi. Okay, the first bacteria ada RNA-DA. Okay, the second bacteria yang tak ada plasmid. Betul tak kelas? Ni cikgu ikut yang grup Zaim tadi Okay, Zaim ni bekerja dengan Rafi. Ya. Betul kan Zaim Okay, yang ketiga ada plasmid tapi bukan plasmid yang recombinant Is a non-recombinant plasmid. Alright. Okay, so kalau you all lah mana you akan buat dulu? As a genius scientist. Kamu akan eliminate bakteria mana dulu? 1, 2, 3? 1. 2. 2 recombinant plasmid. 2 Ya, langsung tak boleh bayar Rafi. Bankrupt Rafi. Okay, kita akan eliminate dulu bakteria yang tak ada plasmid ni. Am I right, grup Amira? Grup Amira kan kamu prepare screening, right? Ya. Okay, kita akan eliminate dulu bakteria yang tak ada plasmid. So macam mana nak buat ni Amira? Amira akan beritahu Mr. Rafi Mr. Rafi ini ialah syarikat yang kendalikan Okay. So why you kena eliminate dulu bakteria yang tak ada plasmid? Because purpose tadi purpose kita ni nak cari apa? Objektif eksperimen ni, objektif screening ni ialah kita nak identify bakteria mana yang carry the recombinant plasmid. Am I right? Betul kan? Yes. Okay, so macam mana nak eliminate bakteria ni, bakteria yang tak ada plasmid? What did you use? Ampicillin resistance. Yes, kamu guna antibiotik. Okay, kenapa bila kamu demam teruk, doktor bagi antibiotik, my dear students? Kenapa kamu bila kita sakit sakit teruk lah especially doktor akan bagi antibiotik. Kenapa? To fight diseases. Yes, ataupun actually kita nak bunuh the bacteria to kill the bacteria. Macam mana you nak kill this bacteria without plasmid? Antibiotik. Tapi bukan seberapa, depends on your tugasan. Depends on your target. Okay, so in this case target kamu ialah kamu nak eliminate bacteria yang resistant to ampicillin. Okay, bakteria yang ampicillin. So that's why kita guna antibiotik ampicillin. Betul tak, Guru Mira? Ya. Okay, ada 2. Bakteria tadi kita culture dalam medium that containing antibiotik ampicillin 1 dan juga kamu sebagai saintis kamu quality control Rafi ni yang Zaim, Hafiz, Haikal, ya taklah ya di Tokek.
Okay, botany. Right? So, kamu akan cultured this bacteria. Ingat kelas bacteria ni adalah benda hidup So kita nak kill dulu bakteria yang tak ada plasmid, kita guna ampicillin. Antibiotik ampicillin. Okay, so bila dah guna ampicillin, what happen to the bacteria that does not take up, that do not take up plasmid? They will Mira, yes, they will die. Okay, bacteria that contain plasmid, tak kira lah dia ada ke rDNA and non-recombinant DNA tadi akan grow. Dia faham Hello. Faham, Hello. Cikgu faham, cikgu. Okay, so tak ada plasmid, they will die. Okay, they will die So ni dah settle satu bab. Jadi yang tinggal, yang survive sekarang apa grup Amira? Grup yang resistant to resistant to the AMPRG ni sebab dia ada AMPRG. Okay, next. Macam mana nak screening pula these two bacteria cell, satu yang ada recombinant plasmid, satu yang tak ada plasmid, kita guna apa pula? X-gal medium. Yes, X-gal ni ialah terdiri pada lactose sugar, bukan maltose, bukan sucrose it's a lactose. Why? Why is a lactose class? Because kita dekat mana kita ni? Dekat lexigene. Betul tak? Okay, kelas lexigene okay. Okay, so beritahu resultnya. Mana yang kamu akan pilih ni? Mana putihnya? Cikgu tak nampak putihnya, Amira. Blue je nampak. Putihnya mana? Ada gambar tak? Tak ada dah. Grup Amira, mana putihnya? Blue je ni. So kalau yang ini kamu suggest kat Yah. Yah pula. Yah okay Tycoon besar. Okay, kamu suggest dekat Rafi. Is it okay this colony bacteria? Blue means apa? Blue yang hydrolyzed X-gal tu. Yelah, that means blue ni, which one you akan suggest pada Rafi? Nak ambil blue colony ke white colony? White color. White colony. So tu je tanya, kat mana white colony-nya? Anyone nampak tak ada white colony somewhere around this result? This observation patut Ni cuma nampak semua blue je ni. Jangan kamu pun blue juga blue ni kadang ada apa ni, bahaya juga sebelum dalam banyak kali blue ni. Boleh kelas. Okay, perasan tak ada putih tak sini? Macam tak ada kan? Tak ada. Okay, sepatutnya kalau ada macam ni rupa dia. Macam ni rupa blue tu, putih tu. Ni nampak tak putih ni Mira? Okay, so ni sepatutnya result yang cikgu nak kamu nampak kelas Cultured the medium containing X-gal. The blue colony, ni koloni blue yang blue ni, ini adalah bakteria with non-recombinant DNA atau non-recombinant plasmid. Whereas yang kamu nampak all the white tompok-tompok putih ni, the white colony is the bacteria with that take up the recombinant. Yes, recombinant DNA atau recombinant plasmid. Tadi kamu agaknya cari yang blue colony je kot, lupa nak cari white colony. Tapi the best gambar ajar inilah ada dua-dua dalam satu petri dish. Okay, in the agar bakteria memang kita nak ternak bakteria, senang je Rafi Kalau kamu nak ternak lembu perlukan rumput dan padang yang luas. Okay, tetapi nak jadi tokai bakteria kamu memang kena siapkan lactose ataupun sugar je because that is the main source of energy for bacteria. So kamu guna agar kalau kita buat apa ni agar-agar untuk buat lengkong, right? Tapi untuk bakteria kita boleh gunakan untuk cultured the bacteria cultured. Kita tak kata nak cikgu kita guna ternak tu supaya kamu faham. Okay, kamu nak hasilkan many colony of bacteria. Okay, kita tak kira bakteria by ekor seekor bakteria atas kita go by colony.
Ikhlas So this is what kita nak cari this one yang tadi. Inilah Yahna Okay, kat sini lah ada gene of interest. Okay, yang menyebabkan nanti all the puppies okay, boleh glow in the dark during night. Wah, boleh bayangkan berapa ekor Yah ada puppy ke Yah tak ada bela puppy? Hello Yah? Ada. Berapa ekor? Satu. Oh, satu je. Apa nama dia? Tak ada nama. Tak ada nama. Okey. Habis panggil you macam ni panggil dia? Puppy lah. Oh, puppy je. Oh, okey lah. Alright so nanti you boleh bayangkan your puppy can glow in the dark. Itu is a teknologi DNA teknologi. So now cikgu summary kan cuba bacakan Amira summary ataupun orang lain. Amira dah, kawan lain okay, Intan Syakira summary kan your presentation. Okay, white colony means white colony yang akan dipilih So summary kan. No, kalau no plasmid possibilities of colonies the non-plasmid tak survive. Okay, yes, tak survive. Okay, kalau dah tak survive, tak boleh, tak payah teruskan untuk you grow in exile. Okay, next. Whereas the non-recombinant plasmid will grow sebab dia ada blue colony. Dia will grow, tetapi in exile. When you grow this colony in exile which contain lactose, dia boleh hydrolyze kan tak lactose? Boleh. Yes, okay. The non-recombinant plasmid, okay, the genetiknya tak kacau Lexi, okay, Lexac dia, okay, non-interrupted. So that's why beta-galactosidase able to digest lactose to become glucose and galactose. Okay, that's why dia akan menghasilkan warna biru. Okay, how about the recombinant plasmid pula? The recombinant plasmid will grow jadi white colony. Okay, macam kenapa dia jadi white colony? Lactose diberi juga. Dia tak breakdown lactose sebab dia ada ulang macam mana semula? Sorry, cikgu kacau pula. Okay, semula Tan. Because dia punya gene interest will be inserted in between Lexi gene. So Lexi gene tak function dah. Jadinya dia breakdown, dia tak breakdown lactose. Jadi warna putih. Okay, because the beta-galactosidase the gene of beta-galactosidase is interrupted by the insertion of apa tadi tu? Gene of interest. Okay, so production of beta-galactosidase pun tak terhasil. That's why lactose cannot be hydrolyzed and it will shows white colony. Yes, okay, very good Intan and also Amira. So done with that. Jadi itulah cikgu nak summary kan kelas So result dia. Sebab itu dia warna biru. Okay, warna biru. Why? Because Lexi-nya was not interrupted. Okay, non-recombinant plasmid with functioning Lexi. Whereas for white colony, kat sinilah kita insert the target gene of interest the puppy that can glow in the dark tadi Yah happy, ada happy kan? Okay, Rafiuddin and the group able to eliminate the non-recombinant, the bacteria yang tak ada plasmid, and then able to screen nak ambil blue ke nak ambil white. Kalau blue Yah tak bayar Rafi tapi kalau ambil white, yes, sebab dalam white ini ada target gene yang Yah desire tadi Okay, alright. So itu adalah step screening kelas So overall kita ada 5 step. Okay, step 1 isolate. Okay, step 2 splicing. Step 3 insertion. Step 4 transformation and step 5 screening, and last kali kita nak white colonies. Okay. Okay, that is all about DNA, step in DNA gene cloning. Okay, kita ada lagi lebih kurang 5 plus minus 5 minutes. Okay, teacher nak buat satu soalan tutorial aja lah So nanti kumpulan WN kita continue hari Rabu depan. Hari Isnin cuti, Selasa pagi.
Okay, pukul 8 tu kita discuss the DNA technology, recombinant DNA technology which apply the cDNA concept. And also nanti walaupun dulu silibus lama masuk PCR tapi silibus baru, silibus kamu ni tak masuk dalam PCR, tapi apa pun just kita discuss because it seems that related to our current issue that is pandemic. Okay, pandemic COVID-19 So just have an idea of it, so kamu lebih faham, ada alang-alang belajar about the genetic DNA engineering. So teacher nak you buka tutorial book sekejap, kita go through a few question sebelum you all rehat ni kelas Okay, apa ni, kejap lagi azan lah ni. Wait, mana cikgu punya jawapan? Okay, so you refer to our tutorial book. Jadi kita tengok sekejap kelas soalan tutorial, buku tutorial kita yang memang membincangkan tentang apa ni? Gene cloning it is on page, kita buat satu soalan kelas sebelum you rehat, okay. Muka surat 114. Soalan 3 kelas. Okay, tadi ni situasi samalah seperti apa tadi, siapa Yah nak hasilkan his puppy to able to glow in the dark Okay, so dalam soalan ini figure shows the transfer of useful gene from a donor plant cell to the production of transgenic crop plants. Dan ini pokok yang transgenic kelas Okay, it depends on what is the desired genetic that received by this plant. Jadi kita tengok kat sini gene of interest, warna apa ni? Sorry, dalam you all punya buku tak ada colour tapi sebenarnya bila this question dia ada tunjuk colour so you understand better. Right? So this is turquoise and turquoise ni is a DNA of interest, right? Okay, so jom kita jawab soalan di kelas. So namakan proses ini kelas. Name the process that shown in figure 5. Yes, okay. Recombinant, ingat kelas cikgu selalu ingatkan kamu mesti start pada small r and DNA So this is recombinant DNA technology. Okay, apa natural function for this DNA in bacterium? Apa normal function, natural function for this DNA? Okay, ini adalah untuk create bacteria resistant to antibiotic. Ini keyword dia. Okay, and explain why the circular DNA is described as a vector in the process that given. Okay, jadi because circular DNA itu adalah plasmid so dia bertindak menjadi carrier, DNA carrier. Okay, bertindak menjadi DNA carrier. So you boleh jot down dalam buku tutorial kamu because it acts as a DNA carrier and used to transfer into the new organism. Itu yang dia nak. Tadi atas ini Okay, what are the requirement for the formation of rDNA ataupun R plasmid? What are the requirement class? Okay, paling penting requirement dia yang kamu kena ingat ialah both of this DNA must compatible. Okay, must compatible kelas Nampak tak skrin cikgu kelas? Nampak. Okay, so DNA fragment or target DNA and donor DNA must be compatible. Okay, and kenapa dia kata kat sini sticky end kelas? Kenapa tak boleh blunt end? Sebab obviously nampak, aku tengok kat sini you can observe, okay, basically ditunjukkan formation di target gene, tengok apa sini.
Dia ada apa kelas? Staggered cut. Okey, ini pun staggered cut staggered cut. Yang cikgu sebut sebelum ni kan, staggered cut Staggered cut means single DNA strand which nanti complement with whatever DNA yang akan bind to the staggered cut Nampak ni kan, nampak kalau nampak ada sticky end. Alright, so DNA fragment of target DNA and donor compatible, so both fragment must have sticky end. Okay, soalan D, kita tengok situ. State one technique that used during transformation process. Zaim, ini cikgu tanya balik Zaim ni. Sebab Zaim tadi buat ni, okay, apa teknik dia, method dia Zaim? Ada berapa method? Ada dua. Ada dua. Satu Zaim? Ada dua. Okay, dia minta satu. So Zaim bagi satu. Kalau chemically? Chemical. Yelah, apa nama kalsium, apa nama bahan tu? Calcium? Calcium chloride. Okay, calcium chloride. By using calcium chloride, apa tu? Heat shock method. Heat shock method. Nak faham heat shock method, ni tengok pada video yang cikgu dah share dengan kamu yang itu grup Bihang tak silap cikgu yang cari Okay, untuk boleh kamu lagi faham, nampak real. Okay, and then soalan E. Okay, itu satu. Lagi satu, boleh juga guna electroporation. Electroporation, lagi satu step. Right, okay. Next, E. Apa yang pentingnya untuk use exactly the same restriction enzyme at this stage? To produce both compatible ends. Okay, Ari bacakan sekali lagi untuk hasilkan. Produce compatible ends in both the donor DNA and the vector. Okay, supaya akhirnya kamu dapat resultnya accurately. Barulah Ayah happy nak bayar you, Rafi Tak kisah Ayah juta-juta boleh keluarkan duit, right? Okay, so basically juga sudah almost 1 o'clock. Jadi back to our class. Ada soalan tak kelas? Cikgu ingat ada orang yang sudi. Kenapa masih lagi kamera shy ni? Sampai bila kamu tak nak buka kamera ni? Sesekali buka kamera. Cuba tengok Aish mana bear kamu? Sehat bear? Aish beli bear tu kat mana Aish? Aish beli bear kat mana? Saya beli kat Giant, cikgu. Wah. Hafiz, wah. Hafiz macam nak tidur dah tu Hafiz. Azan dah. Betul dah azan. Okay, Khadijah. Okay, kelas dah azan dah. Cikgu rasa tak selesa pula. Okay, so I think we stop until here. Okay, so Hafiz sihat? Dengan bantalnya Hafiz amboi. Okay, so we meet again nanti next week kelas So just get ready video for your amali practical. Alright? Okay, Zaim. Okay. Thank you class. Thank you teacher. Bye teacher. Bye cikgu. Okay, bye. Thank you cikgu. Bye bye cikgu. Walaupun tak sambut depa Bali, happy depa Bali jugalah